Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ni saya ada review sebuah grafik card terbaru dari Genwood, iaitu Genwood GeForce RTX 3050 Ghost Edition, yang mana dalam video tu saya ada guna casing terbaru dari First Player, iaitu First Player UN1, sebuah casing dengan konsep kotak berdiri macam tu. To be honest dengan anda, masa mula-mula saya bawa keluar casing ni dari kotak dia, saya tak berapa impress sebab design konsep macam ni saya dah pernah jumpa dekat casing-casing brand lain sebelum ni. Cuma lepas saya pegang, saya masukkan hardware ke dalam dia, saya tengok feature-feature yang First Player offer dekat UN1 ni, saya quite impressed lah dengan kualiti yang dia mampu bagi kepada kita. Nanti saya tunjuk kepada anda satu persatu apa yang bagus, apa yang tak bagus tentang First Player UN1 ni. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Ini dia First Player UN1 ITX case dengan tower concept, dan even this is an ITX case, saiz dia tak kecil. Panjang dia dalam 302mm, lebar dalam 180mm dan tinggi 458mm. Kalau anda beli warna putih tu, kemungkinan orang akan tersilap dengan air purifier ataupun air humidifier. In terms of size ni, kalau kita letak casing ni bersebelahan dengan monitor kita atas meja, anda akan nampak dia lebih kurang sama. Ketinggian dia tu lebih kurang sama dengan monitor yang bersaiz 27 inci. Dan casing ni dia tak ada tempered glass. Kiri, kanan, depan, belakang semua dari metal, jenis jejaring mesh gitu. But still, kalau anda pakai kipas ada lampu RGB ataupun anda ada letak LED strip dekat dalam, anda boleh nampak dia lah. Actually, dari segi design ataupun exterior ni, ada satu benda yang saya impress dekat First Player UN1 ni, iaitu kalau anda tengok dekat tangan saya ada satu magnetic filter, yang mana magnetic filter ni biasanya orang tak sentuh sangat. Macam tu sajalah. Cuma kalau anda perhatikan betul-betul dekat magnetic filter First Player UN1 ni, ada cat yang berwarna putih melambangkan identiti dia lah. Dari segi build quality pula, bagi saya ini antara sales point terbesar untuk First Player UN1. Bukan sahaja frame untuk casing ni kukuh, tapi setiap panel yang dia bagi kepada kita solid. Dia pakai SPCC 1mm tebal. Dia bukan macam tin kosong yang selalu kita jumpa dekat casing-casing murah lah. Dan finishing glossy yang dia buat dekat casing ni pun perfect. So dari segi exterior saya boleh bagi full mark. Lawa ke tak, benda tu subjektif, dia bergantung kepada masing-masing. Tapi personally bagi saya lawa, saya suka dengan konsep sebegini. Dan untuk pengetahuan anda, semua input output connection untuk casing ni berada di bahagian atas, termasuk dengan I/O port from panel, including power supply. Semua kena masuk ikut lubang back panel yang ada rubber grommet ni. Nampak kemas dekat situ. Kalau anda plan nak letak casing ni di atas meja, anda just anda kena prepare untuk cari satu power cord yang panjang. Sebut tentang input output connection ni, I/O port casing ni bagi saya lengkap. Dia bukan sahaja datang dengan 2 port USB-A 3.0, tapi dia datang juga dengan satu port USB-C. Dan dia punya reset button tu dia convert jadi LED button. Sebut tentang LED pula, bawah casing ni ada satu LED bar yang kita boleh tukar guna button tadi, ataupun kita boleh connect ke motherboard kita, tukar menggunakan software. Macam contoh Asus Aura Sync ataupun yang saya guna ni ASRock Polychrome. Dari segi internal pula, First Player UN1 ni ialah sebuah ITX case. So space dalaman dia memang sendat seperti yang anda dapat tengok sekarang. Benda ni normal untuk mana-mana casing bersaiz ITX gitu. Cuma yang tak best dekat casing ni, dia tak bagi kepada kita tempat-tempat untuk kita ikat kabel tu, cangkut-cangkut
kabel type tu dia tak bagi kepada kita. Okey, CPU cooler untuk projek kali ni saya guna Cooler Master A7C, sebuah air cooler yang kecil, but actually kita boleh mount all-in-one liquid cooler bersaiz 240mm dekat mount bracket yang dia bagi kepada kita. Tapi anda kena check juga tube AIO liquid cooler tu dia jenis keras dan panjang ataupun jenis lembik. Kalau keras panjang pun saya tak recommend anda guna. Nanti kita cakap dia tak sempat nak pusing dalam casing tu. So nasihat saya just stick to air cooler lah. Untuk kipas pula, somehow casing ni muat banyak gila kipas. Dekat dia punya front panel tu kita boleh letak 2 biji kipas 120mm. Dekat belakang motherboard tu boleh letak 1 biji kipas 120mm. Dekat bracket all-in-one liquid cooler tadi 2 biji. Lepas tu dekat bahagian atas 1 biji 80mm. Dekat bahagian bawah tu dia dah bagi kepada kita 1 kipas 120mm. Bermaksud untuk airflow first player UN1 ni dia akan sedut udara sejuk dari bahagian bawah dan tolak ke atas. Terbaik. Oh ya, maximum clearance untuk CPU cooler ialah 130mm dan casing ni dia support graphic card yang panjang dia 320mm. Dalam video ni saya guna Genwatt GeForce RTX 3050 Ghost Edition yang panjang dia standard 250mm. Salah satu kelebihan first player UN1 ni ialah dia support kedua-dua saiz power supply. Anda nak guna power supply yang besar standard biasa tu pun tak ada masalah. Anda nak guna yang kecil SFX pun okey. Dia bagi kepada kita satu bracket power supply untuk letak power supply SFX. Kalau guna power supply kecil tu, clearance bahagian dalam akan jadi luas sikit. Overall, this is a very good tower case. Saya dah review banyak casing yang dia punya design sebegini, tapi dalam banyak-banyak tu yang bagi saya hampir sempurna ialah first player UN1 ni lah. Cuma satu benda yang saya nak pertikaikan dekat casing ni ialah dia sepatutnya bagi kepada kita tempat untuk kita ikat kabel tu. So kita punya kabel management akan nampak cantik, akan nampak kemas, airflow dekat dalam casing pun tak terganggu sangatlah. Dengan price tag RM359 Malaysia, saya percaya ada di antara anda yang akan terkejut dengan harga ni. Mahal kot. Tapi trust me, kalau anda dapat tengok casing ni depan-depan, anda dapat tilik dia satu persatu dengan build quality yang di offer kepada kita, feature-feature tadi, RM359 Malaysia, quite a reasonable price lah. Harga yang sangat-sangat berbaloi untuk anda beli dia. Saya sediakan link, saya sediakan beberapa recommendation spec untuk anda beli dengan casing ni, untuk anda combine dengan casing ni dalam ruangan description box below. Itu saja dari saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.